Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam memartabatkan budaya membaca. Mawar karangan pandang tak jemu, tambah seri dibias cahaya, buku menyimpan selangor ilmu, bangsa membaca, bangsa berjaya. Nama diberi Zahra Najhah binti Hairul Nizam, merupakan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Ubay Pekan. Kod sekolah saya ialah CEA 5077. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit biodata tentang diri saya sendiri. Saya merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik. Saya amat meminati bidang yang berkaitan dengan bahasa seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan hobi saya adalah melukis. Saya merakam video pada hari ini untuk membuat resensi buku. 3 bahan bacaan yang menjadi pilihan saya iaitu novel Sekali Lagi Cinta Kembali. Yang kedua, buku Teknik dan Strategi Membimbing Remaja Berbudaya Positif. Dan yang ketiga merupakan buku Personaliti Kejayaan. Saya akan menerangkan buku-buku yang telah saya baca secara terperinci satu demi satu. Yang pertama, novel Sekali Lagi Cinta Kembali. Buku ini dikarang oleh penerima penerbit buku terbaik Anugerah Buku Negara pada tahun 2019 iaitu Anna Melia. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Dia Novelis Senjam Berhad dan buku ini mempunyai 585 halaman muka surat. Buku ini secara keseluruhannya mengandungi 85 bab dan tidak ditawakil lagi. Buku ini merupakan kisah percintaan antara Hayat dan Aira yang menjalinkan hubungan cintanya semula setelah terdapat pelbagai rintangan dan dugaan yang mereka hadapi. Namun hadirin, bukan itu yang saya ingin fokuskan dalam buku ini. Saya lebih tertarik dengan tema kasih sayang dan tema persahabatan antara 2 sahabat. Peristiwa kasih sayang dapat dilihat melalui Hayat dan Zafran yang begitu menyayangi ibunya Zainab, dan mereka menumpukan 100% perhatian mereka terhadap ibunya yang merupakan seorang balu yang ditinggalkan oleh arwah ayahnya beberapa tahun yang lalu. Seterusnya, semangat setia kawan yang ditunjukkan oleh Aira dan Amirah merupakan satu tema yang menjentik perasaan saya kerana secara umumnya semua orang ingin memiliki sahabat baik mereka yang berada dalam keadaan susah maupun senang. Aira dan Amirah sentiasa memberikan sokongan antara satu sama lain dan mereka akan membetulkan kesilapan sekiranya mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Satu fakta menarik yang ingin saya kongsikan bersama anda semua, kini novel ini diangkat menjadi drama Sekali Lagi Cinta Kembali dan kini sedang ditayangkan di saluran TV3 menerusi Surat Akasia yang menampilkan barisan pelakon baharu Anik Suhair dan Siti Khadijah Halim sebagai teraju utama. Jadi jika anda ingin menyaksikan drama ini, anda boleh menontonnya di saluran yang saya sebutkan tadi. Buku ini didramakan dan drama tersebut diterbitkan oleh pengarah hebat Datuk A. Aida menerusi syarikat A. Aida Production. Buku ini, maafkan saya, drama ini mempunyai 28 episod sahaja. Seterusnya, buku Teknik dan Strategi Membimbing Remaja Berbudaya Positif. Buku ini dikarang oleh Robiah Qulub Hamzah yang merupakan doktor falsafah ataupun PhD. Buku ini mempunyai 177 muka surat dan buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing Senjam Berhad. Buku ini tidak mempunyai bab dan saya amat menyukainya sebab maafkan saya kerana buku ini sememangnya menyuntik semangat kepada saya kerana seperti yang kita tahu, remaja kini sering menyuarakan suara-suara dan
dan sikap-sikap yang negatif. Dan perkara ini pada pendapat saya dipengaruhi oleh media massa, pengaruh rakan sebaya dan mungkin kurang didikan agama dalam diri. Buku ini telah saya pinjam di Perpustakaan Tun Abdul Razak, Sekolah Menengah Kebangsaan Ubay. Dan buku ini merupakan satu set lengkap yang membincangkan secara terperinci langkah-langkah untuk membimbing dan mendidik remaja ke arah kehidupan yang lebih positif. Penulis buku iaitu Dr. Robiah Kulub Hamzah berpengalaman luas dalam bidang remaja dan motivasi. Buku ini disusun dan sesuai dipraktikkan untuk membudayakan aura yang positif dalam diri remaja oleh pihak tenaga pengajar dan juga ibu bapa. Buku ini membicarakan secara terperinci perkara yang berkaitan dengan budaya positif yang patut dipunyai oleh setiap remaja. Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini ialah berbudaya melalui bahasa dan pertuturan. Berbahasa mengikut budaya adalah cara yang menggambarkan keyakinan, kematangan, kesopanan dan kemesraan seseorang itu dalam menghasilkan interaksi yang efektif. Buku ini juga membincangkan cara budaya cemerlang agar pelajar membina gaya hidup yang sihat dalam diri, berani untuk ke depan untuk menyuarakan pendapat ataupun persoalan, seterusnya membina personaliti sebagai seorang pemimpin. Kerana seperti yang kita tahu, seseorang remaja pada masa kini mungkin akan menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Jadi kita dapat mengetahui dan menghormati budaya masyarakat setempat kerana negara kita, negara Malaysia, mempunyai pelbagai kaum, budaya, agama mahupun bangsa. Jadi kita dapat mengelakkan perpecahan dan rusuhan dan negara kita akan menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Tegasnya, remaja adalah penerus dan penyubur budaya bangsa. Diharapkan semua remaja termasuk diri saya sendiri juga terus mengamalkan budaya yang positif dan dalam hidup untuk mencapai kecemerlangan. Seterusnya, buku yang telah saya baca dan buku yang paling saya gemari adalah buku Personaliti Kejayaan. Buku ini dikarang oleh Datuk Dr. Muhammad Daud bin Bakar yang mana beliau merupakan seorang cendekiawan syariah elit dunia. Buku ini mempunyai 98 halaman muka surat sahaja dan mempunyai 7 bab secara keseluruhannya. Saya amat menyukai ilustrasi kulit buku ini kerana warnanya yang memberikan kontra dan dia amat menarik minat saya. Buku ini menekankan 3 aspek utama iaitu minda, disiplin dan kemahiran. Bak kata Datuk Dr. Muhammad Daud bin Bakar, tidak ada orang yang ingin gagal namun tidak semua orang tahu bagaimana cara untuk berjaya. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan dahulu maksud personaliti kejayaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, personaliti merupakan perwatakan seseorang, manakala kejayaan pula merupakan perihal kemenangan atau keberjayaan seseorang. Pada pendapat saya, buku ini ditulis dalam genre motivasi namun ia lebih santai dan dekat di hati penonton. Maafkan saya, pembaca. Secara keseluruhannya saya amat menyukai buku ini dan saya akan menerangkan aspek utama yang terdapat dalam buku ini iaitu aspek minda. Antara ciri minda yang perlu dipersiapkan oleh seseorang adalah minda yang berkembang. Minda yang berkembang membawa maksud, minda yang sentiasa bersedia dan menerima persepsi luar. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan minda kita untuk
menerima pendapat orang lain dan dapat melihat sesuatu perkara itu mengikut beberapa sudut dan perspektif. Seterusnya, minda berfakta dan minda berdata amat diperlukan dalam menjadikan seseorang itu berjaya. Minda berfakta dan minda berdata akan menjadikan kita berfikir secara analitikal dan perkara ini mampu membantu seseorang itu mengatasi masalah, mudah berputus asa, mudah mendapat tekanan dan sebagainya. Yang kedua, disiplin. Tanpa disiplin, kejayaan tidak akan dicapai dengan hanya persiapan minda sahaja. Disiplin ini sukar ditakrifkan namun senang diungkapkan oleh mana-mana orang. Tapi pada pendapat saya, gambaran disiplin ini merupakan satu kualiti gerak kerja yang diperlukan dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Disiplin ini amat mempengaruhi keberjayaan seseorang. Dan disiplin yang tinggi amat diperlukan untuk memastikan kita menjadi lebih bersedia dalam menghadapi cabaran-cabaran yang kian mendatang. Antara disiplin yang perlu ditegakkan dalam diri kita adalah disiplin pengurusan masa. Pengurusan masa merupakan perkara yang penting kerana masa itu emas. Adakah anda tahu bahawa kuantiti unit masa orang yang berjaya adalah sama dengan kuantiti unit masa orang yang kurang berjaya? Jadi, janganlah anda menjadikan masa itu sebagai alasan yang menyebabkan anda menuruni lembah kegagalan. Seterusnya ialah kemahiran. Kemahiran itu merupakan satu ilmu yang tidak statik. Kemahiran ini perlu sentiasa diperbaharui dan dipertingkatkan untuk menjadikan anda seseorang yang kekal relevan. Kemahiran ini bertujuan untuk membentuk kemahiran ini memudahkan anda dalam melaksanakan sesuatu tugasan dan menjadikan anda seorang yang lebih berjaya. Benarlah kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dan yang bulat itu tidak datang bergolek dan yang pipih itu tidak datang melayang. Secara keseluruhannya, buku-buku yang telah saya baca ini amat memberi impak kepada diri saya sendiri kerana saya lebih suka menimba pengetahuan yang baru dan saya tidak pernah menjadikan buku-buku motivasi ini sebagai buku kegemaran saya pada sebelum ini. Namun, selepas menelaah sesuatu dan saya mendapat dapatan yang banyak daripada buku-buku ini. Jadi, benarlah bahawa membaca itu memberikan banyak manfaat kepada kita dan kita tidak harus membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Masa itu sangat penting dan pengurusan masa itu seharusnya diperbaiki oleh semua individu, tidak mengira golongan usia ataupun pangkat atau darjat dan kedudukan, dan kerana ianya menjamin masa depan yang lebih cerah. Jadi pada pendapat saya, buku yang personaliti kejayaan ini sememangnya memberi 1001 manfaat kepada saya, dan jika anda ingin mendapatkannya, anda boleh mendapatkan di cawangan SMO Bookstore yang berdekatan dengan anda dengan harga RM25 Malaysia. RM25 sahaja di Semenanjung Malaysia dan RM28 di Sabah dan Sarawak. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam video pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Zara dan Tania kerana berjaya meresensikan buku sebentar tadi. Baik, sama-sama. Kita pergi ke slot penyoalan. Apakah genre buku yang anda gemari? Baik, terima kasih cikgu atas soalan yang diajukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Genre buku yang menjadi kegemaran saya sekarang ialah buku bergenre motivasi. Ianya kerana buku bergenre motivasi ini mampu menyuntik semangat dan mampu menjadikan saya lebih berkeyakinan berbanding sebelum. Saya ingin membuat pengakuan bahawa dulu saya merupakan seorang pelajar yang agak pasif dan tidak terlalu berkeyakinan. Namun sekarang dengan buku-buku yang bergenre seperti ini, saya merasakan bahawa sebagai seorang pelajar kita perlu menjadi lebih berani untuk ke depan untuk mencapai kejayaan. Okey, terima kasih. Okey, Baik. soalan yang kedua. Bagaimanakah buku personaliti kejayaan ini dapat memberikan kesan kepada anda? Okey. Buku personaliti kejayaan ini memberi kesan kepada saya. Dengan adanya bukunya ini, saya dapat membina jadual belajar saya di rumah dan saya akan menggunakannya pada waktu senggang saya. Pada waktu petang, saya lebih membiasakan diri untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh guru, dan pada waktu malam saya akan membahagikan masa secara terancang sekurang-kurangnya 2 jam untuk satu subjek untuk mengulang kaji semula apa yang diajar oleh guru pada waktu persekolahan. Menerusi buku ini juga saya dapat meningkatkan semangat saya untuk berfikiran secara positif. Berfikiran negatif ini sebenarnya amat tidak baik untuk seseorang pelajar kerana ia boleh menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak baik. Untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, kita perlu memiliki sikap-sikap yang mulia dan sikap-sikap yang positif agar kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Anda merupakan salah seorang pelajar cemerlang di SMK Ubai. Okey, bagaimanakah anda dapat membantu rakan-rakan untuk turut cemerlang seperti anda? Okey, pada pendapat saya, antara resipi dan teori kejayaan yang saya berpegang teguh kepadanya ialah saya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Ianya sangat penting kerana ilmu yang kita dapat itu amat membantu kita dalam pelajaran. Selain itu, kita perlu memberikan sepenuhnya tumpuan dan fokus apabila guru mengajar di dalam kelas. Ianya kerana apa yang disampaikan oleh guru tidak semestinya berada dalam buku dan ilmu itu seharusnya kita ambil untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan kita. Selain itu, saya juga telah mengikuti kelas-kelas tambahan luar seperti kelas matematik dan bahasa Inggeris. Kesannya saya dapat mengetahui teknik-teknik dan teori yang lebih baik untuk memberikan saya peningkatan dalam subjek-subjek berkenaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, soalan terakhir saya. Baik. Okey, sebagai salah seorang AJK pengawas pusat sumber di sekolah ini, bagaimanakah caranya untuk kamu menginspirasikan pengawas-pengawas pusat sumber yang lain supaya membantu guru menjayakan misi pusat sumber? Okey, pada pendapat saya sebagai seorang AJK pusat sumber sekolah, saya akan mengajak rakan-rakan pusat sumber saya untuk membantu guru dalam menjayakan program pusat sumber sekolah kerana tugas sebagai seorang pusat sumber adalah untuk membantu pengurusan pusat sumber agar dapat berjalan dengan lebih lancar dan sistematik serta teratur. Selain itu, pada pendapat saya perlu membimbing pengawas-pengawas yang baru dilantik oleh guru untuk melaksanakan tugas demi melicinkan pentadbiran pusat sumber sekolah saya. Selain itu, saya perlu mendapatkan informasi daripada guru pusat sumber saya untuk melakukan tugasan dengan lebih cermat agar saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan akhir sekali, saya perlu menunjukkan saya punya kewibawaan untuk menjadi seorang pengawas pusat sumber agar pengawas pusat sumber lain akan terinspirasi dengan saya punya komitmen yang diberikan terhadap pusat sumber. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Zara. Selamat maju jaya.
Okey, terima kasih cikgu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru saya, Puan Hasnida, kerana mengajukan soalan kepada saya yang mampu merangsang minda pemikiran saya. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang memilih saya sebagai wakil nilam bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Ubay bagi kategori Bahasa Melayu. Dan pada pendapat saya, sedikit sebanyak program ini memberikan banyak manfaat kepada saya dan diharapkan juga program ini dapat dengan ulasan yang telah saya berikan tadi, dapatlah anda juga sedikit sebanyak menampung sedikit ilmu dan dijadikan inspirasi juga kepada mereka di luar sana. Jadi, sebelum mengakhiri saya punya slot pada hari ini, izinkan saya maafkan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun anak dara. Anak dara membaca buku sambil teruna memasang pelita. Andai ada kesalahan laku, maaf dipinta kepada semua. Jadi, akhir kata saya ingin menyusun 10 jari untuk memohon kemaafan kepada semua. Andai kata sepanjang saya melangsungkan video ini terdapat kesalahan kata, tersilap bicara atau terkasar bahasa, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi, akhir kalam, nadi ilmu amalan membaca. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.